Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Asrul Muhammad Saleh. Kami dari kumpulan 3, saya Nur Syafina Shazli binti Zuhairi, Muhammad Azzuddin bin Mana, Muhammad Faris Najwan bin Kamal Akhtar, Muhammad Faris Aiman bin Muhammad Zul, Nadira Syarina binti Tun Abdul Nasir ingin membentangkan pembentangan 1 tentang hak asasi manusia. 1.0 Pengenalan. Individu yang ada di dunia ini mempunyai hak dan kebebasan masing-masing. Hak ini merangkumi pelbagai aspek seperti berhimpun dan pergerakan, pendidikan, menyuarakan pendapat, mendapatkan harta dan sebagainya. Seksyen 2 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Akta 597. 1.1 Prinsip-prinsip Malaysia berhubung hak asasi. Komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip asas International Bin on Human Rights dan lain-lain agensi hak asasi manusia. Pelaksanaannya perlu diambil kira nilai-nilai tempatan, percaya bahawa kesemua hak asasi manusia adalah bersifat sedunia, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung serta saling berkait antara satu sama lain. Memegang teguh prinsip-prinsip yang objektif dan tidak memilih kasih, menolak sebarang prinsip yang memasukkan satu urusan ke dalam urusan politik, menolak penggunaan hak asasi manusia sebagai tuntutan untuk sebarang bantuan kewangan dan pembangunan atau sebagai pelan tindakan yang digunakan untuk memperbesarkan perdagangan. Menghormati dan mematuhi sepenuhnya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta tidak masuk campur dalam hak ehwal dalam negeri sesebuah negara. Mendukung hak-hak untuk pembangunan sebagai hak sejagat dan merupakan sesuatu yang perlu untuk melekatkan asas-asas hak asasi manusia. Malaysia telah berkecimpung dalam Suruhan Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCHR sejak awal tahun 1990-an. Pada tahun 1993 hingga 1995, Malaysia dilantik sebagai ahli Suruhanjaya oleh Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 2.0 Perlembagaan Persekutuan Menjamin Kebebasan Asasi. Artikel 5 Hak kepada kehidupan. Artikel 6 iaitu larangan terhadap perhambaan dan bekerja secara dipaksa. Artikel 7 Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa sebelum tarikh ia diluluskan dan undang-undang jenayah. Artikel 8 Hak untuk kesamaratan di sisi undang-undang. Artikel 9 iaitu larangan daripada dibuang negeri, kebebasan bergerak. Artikel 10 kebebasan bersuara, berkumpul serta berpersatuan. Artikel 11 ialah kebebasan beragama dan artikel 12 hak-hak berkaitan pendidikan dan hak memiliki harta. 3.0 pula ialah apa itu kebebasan diri. Kebebasan diri iaitu ialah nyawa individu tidak boleh diambil dan dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika aduan dibuat ke Mahkamah Tinggi tentang seseorang yang melakukan kesalahan undang-undang, mahkamah perlu menyiasat terlebih dahulu, melainkan mahkamah berpuas hati bahawa penahan itu sah di sisi undang-undang. Sekiranya seseorang ditangkap, individu tersebut perlulah segera memberikan sebab-sebab ditangkap dan dibenarkan untuk membela diri oleh peguamnya. 4.0 Kebebasan diri menurut Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, tiada keabdian dan kerja paksa. Contohnya, memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh ditahan sebagai hamba abdi dan kerja paksa. Tetapi Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan untuk mengadakan perkhidmatan kerahan untuk negara. Perkara ini juga memperuntukkan kerja-kerja yang berkaitan dengan hukuman penjara tidak dikira sebagai kerja paksa. Yang kedua, kesamarataan di sisi undang-undang. Contohnya, Pasal 2 juga memperuntukkan seseorang warga negara tidak boleh dibezakan semata-mata atas sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir.
Setiap orang berhak dalam apa-apa jawatan atau di bawah pihak berkuasa awam, tempatan dan berkanun sama ada dalam bidang perniagaan, perdagangan, kerja-kerja profesional dan sebagainya. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 9, Berperlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tiada seorang pun warga negara yang boleh dibuang negeri atau ditahan daripada masuk ke dalam persekutuan. Setiap warga negara mempunyai hak untuk bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran walau bagaimanapun. Hal ini tertakluk kepada Undang-Undang Immigration yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Keadaan ini tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan persekutuan seperti ketenteraan awam, kesihatan awam dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah. Yang keempat, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Perkara 10, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan kebebasan kepada semua warga negara untuk bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh mengenakan sekatan yang difikirkan perlu demi menjaga keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian. Persekutuan dalam negeri-negeri lain untuk ketenteraman awam melindungi keistimewaan Majlis Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, penghinaan terhadap mahkamah dan perbuatan yang boleh menimbulkan penentangan terhadap kerajaan. Di Parlimen telah berlaku pindaan dengan mewujudkan Akta Pindaan Perlembagaan 1971, Akta 30 yang berkuat kuasa pada 10 Mac 1971 yang menjadikan suatu hasutan atau jenayah kepada sesiapa yang mempersoalkan isu-isu sensitif. 5. Kebebasan beragama. Setiap individu berhak untuk mengembangkan agamanya, tetapi undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang menganuti agama Islam. Walau bagaimanapun, kebebasan diberikan kepada kerja-kerja mubalik dalam kalangan orang yang bukan Islam. 6. Kesamarataan dalam pelajaran. Perkara 12, Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan tentang hak mengenai pelajaran. Tidak terdapat sebarang perbezaan terhadap mana-mana warga negara semata-mata kerana agama, kaum, keturunan dan tempat lahir untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, hak untuk harta. Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tidak seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali menurut undang-undang. Undang-undang juga tidak boleh membuat peruntukan untuk mengambil atau menggunakan harta dengan paksa tanpa papasan yang mencukupi. Bulan kosong, isu semasa. Kebebasan hak asasi manusia perlu ada batasannya. Perbincangan mengenai kebebasan media selalu menjadi topik perdebatan dari warung kopi sehinggalah ke persidangan dunia apabila wujudnya internet. Setiap manusia berhak untuk mengetahui apa-apa sahaja. Media adalah tempat yang sesuai untuk menyebarkan sebarang maklumat. Walaupun manusia berhak untuk mendapatkan segala-galanya menerusi kebebasan, tapi ianya juga mempunyai batasan. Ada juga maklumat di internet yang menyentuh soal kemanusiaan. Apabila ada laporan yang mengatakan naas atas tragedi yang menyebabkan ramai terkorban serta menjadi viral sekelip mata, ia adalah berita dan maklumat yang paling menjijikkan bagi pejuang kemanusiaan. Sudah tentu mereka menganggap penyebar maklumat palsu dan direka-reka seperti ini adalah manusia yang tidak bertanggungjawab. Mereka sepatutnya dikenakan hukuman yang berat. Sekat penyebaran maklumat sensitif. Sekiranya golongan seperti ini walaupun kecil bilangannya dibiarkan menyalurkan apa sahaja maklumat, ia boleh mewujudkan suasana yang tidak baik. Di negara yang sensitif kepada isu perkauman dan agama, tindakan yang dilakukan oleh mereka boleh menyebabkan ibarat mencurah minyak ke dalam api. Ada alasan kukuh untuk menyekat penyebaran maklumat seperti ini. Pelbagai undang-undang yang digubal untuk membendung kegiatan penyaluran maklumat palsu seperti ini yang boleh menimbulkan suasana tidak tenteram. Mengambil kira faktor keselamatan dan ketenteraman awam selain Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, khusus untuk membendung kegiatan penyaluran maklumat di alam maya.
banyak undang-undang lain yang berkaitan bagi menyekat gejala tidak sihat yang boleh mencetuskan pelbagai gejala buruk. Ini termasuk dalam Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1988, Akta Penyiaran 1988 dan Akta Hak Cipta 1987 dan sebagainya yang mempunyai fungsinya tersendiri. Generasi muda, mereka mahukan kebebasan sebagai anak muda yang kononnya bersikap kritikal terhadap isu semasa. Di institusi pengajian tinggi, pelajar mahukan melakukan apa sahaja atas nama kebebasan, bersandarkan kepentingan orang muda yang mengurus negara ini pada masa akan datang. Ramai yang bersetuju bahawa mereka sepatutnya diberi kebebasan untuk menonjolkan diri masing-masing sebagai pemimpin masa depan. Bagi golongan dewasa, mereka juga bercakap soal kebebasan. Golongan ini bercakap soal kebebasan untuk mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam dan mungkin secara bergurau. Mereka mahu kebebasan untuk mengamalkan poligami. Bebas ikut pilihan. Di negara ini, rakyat bebas memilih untuk menyertai mana-mana parti politik kerana ia adalah hak setiap individu. Tidak ada seorang pun yang dilarang menyertai parti politik yang mendaftar dan mengikut peraturan. Ini adalah hak rakyat menyatakan pendapat menerusi pentas politik masing-masing dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Setiap warga negara mempunyai kebebasan mengikut undang-undang. Mereka mempunyai hak berhubung soal sivil dan politik. Satu lagi hak dan kebebasan ialah berkaitan soal pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam kebebasan pendidikan, rakyat bebas untuk belajar setinggi mana sekalipun. Dalam bidang ekonomi pula, mereka bebas bergaul atau menjalankan apa jua kegiatan yang sihat. 5.0 Kesimpulan. Asas undang-undang mempunyai peranan yang besar dalam membentuk perjalanan pemerintahan di negara ini. Walaupun Perlembagaan Malaysia merupakan sebuah perlembagaan yang kompleks dan terperinci, namun perlembagaan tersebut telah berjaya melicinkan pentadbiran negara dan mewujudkan keamanan serta kestabilan negara. Perlembagaan juga menjadi dasar kepada pembentukan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Peruntukan-peruntukan penting perlembagaan merupakan satu asas yang menjadi tulang belakang kepada sistem pemerintahan pada zaman ini. Hal ini kerana walaupun negara lain juga mengamalkan sistem demokrasi, namun sistem tersebut sangat berbeza yang diamalkan di Malaysia. Rujukan yang pertama kami ambil daripada buku Pengajian Malaysia 2, Oxford Fajar Sendirian Berehat, muka surat 149 dan 150. Rujukan kedua kami ambil daripada artikel daripada Berita Harian. Sekian, terima kasih.